Tak payah buka dulu lah Ini ada. Kan buka kan jadi shoe pula. Ha? Apa dia? InsyaAllah. Baik, kita mulakan kuliah kita malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil nizam sya'alahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa syafina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang semati silakan atau imam kita, imam maghrib kita, seterusnya silakan tuan Bilal kita, seterusnya pengurusi masjid ada? Tak ada. Ada fungsi tak? Terusnya jawatan kuasa lah, jawatan kuasa masjid yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama lagi pada malam ini, tuan-tuan. Setelah kita berehat panjang, lama lah kita cuti kan, macam tu. Cuti tak mempergaji lah. Cuti tanpa gaji. Ataupun gaji jalan ke? Imam gaji jalan kan? Imam? Imam Bilal gaji jalan walaupun masih tak buka. Okey? InsyaAllah kita start balik lah. Banyak juga masing-masing yang dah mula dah start kuliah balik. Semua surau yang tak start lagi. Surau tak start, ada satu yang start surau Seremban. Yang lain semua tak start lagi. Sebab kehadiran surau ni 3 orang je. 3 orang nak kuliah apa? Kalau masjid ni 50 kan limit dia. Surau 30 je. Macam tu. Jadi tak ada orang cakap pun dengan 3 orang je. Jadi tak semangat nak cakap kan. Jadi ada yang buat secara online lah. Saya banyak juga surau saya mengajar. Bila tanya kan kita buat online, senyap je. Semua senyap.
Tak bercakap. Senyap lah kita. Gitu. Kalau tidak kita buat kuliah lah secara online kan. Gitu. Saya buat kuliah sendirilah. Kan buat kuliah sendirilah, buat kuliah tafsir semua. Masukkan dalam habis post kat dia orang. Macam tu lah, share-share macam tu je. Baik, insya-Allah malam ini kita sambung kitab fiqh Fiqh Minhaji Asy-Syafi'i yang karang oleh Dr. Mustafa Akin, Dr. Mustafa Al-Bura, Ali As-Sarbaji. Jadi insya-Allah kita malam ini kita sambunglah tajuk hari itu. Masih lagi dalam bab mukadimah lah, permulaan kitab. Itulah hikmah pensyariatan nikah. Hikmah pensyariatan nikah. Ada beberapa hikmah dan tujuan disyariatkan kita bernikah. Pertama, hari itu kita dah bincang memenuhi keperluan fitrah manusia. Memenuhi keperluan fitrah manusia. Kerana fitrah ni, manusia ni perlukan kepada pasangan hidup. Untuk sakinah, ketenangan hidup. Mawaddah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Setengah daripada tanda-tanda kekuasaan kami itu, kami jadikan bagi kamu itu pasangan hidup. Okay, supaya kamu cenderung hati kepada dia, wujudnya ketenangan. Kemudian mawaddah warahmah. Mawaddah ni kasih sayang dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara salah satu tujuanlah perkahwinan, iaitu untuk mawaddah warahmah dan juga keperluan fitrah manusia yang memerlukan kepada pasangan hidup. Yang tak perlu pasangan hidup ni ialah macam batu-batu lah. Batu tak perlulah, benda-benda jamit tak perlu pasangan hidup. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, mereka juga perlukan pasangan hidup. Tumbuh-tumbuhan, dia ada tumbuhan jantan, tumbuhan betina kan. Binatang-binatang juga ada binatang jantan, binatang betina. Tumbuhan betul juga. Kemudian dalam alam ni banyak benda berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi. Ada langit, ada bumi. Ada kiri, ada kanan. Ada atas, ada bawah. Okey? Mana ada pasangan? Telinga kanan, telinga kiri. Kaki kanan, kaki kiri. So, maknanya dalam kehidupan kita ni dipenuhi dengan pasangan hidup. Kiri dan kanan, depan, belakang. Okey? Ada pasangan-pasangan dia lah. Macam tu. Itu juga dengan manusia, memerlukan kepada pasangan hidup. Cuma manusia ni, pasangan hidup ni masih melalui proses perkahwinan. Tanpa ada proses perkahwinan, maka dikira menyalahi kepada syariat Islam ataupun syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam agama lain pun ada juga perkahwinan. Bukan dalam agama Islam aja perkahwinan. Dalam agama Hindu pun ada perkahwinan. Agama Cina pun ada perkahwinan. Perkahwinan menurut pada agama mereka lah. Apa saja agama dunia ni ada pada perkahwinan. Apalagi Islam. Islam yang datang dengan syumun ni, yang bawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kan, lagi sempurna lah. Lagi cantik, lagi lawa, lagi sempurna. Maknanya ada proses-proses yang perlu kita ikut untuk membolehkan sesuatu perkahwinan itu dilangsungkan. Baik. Kemudian yang kedua, mengembangkan masyarakat Islam dengan keturunan yang soleh, generasi terdidik. Jadi nak kembangkan masyarakat Islam ni mesti ada perkahwinan. Cuma perkahwinan kan ada masanya mendapat keturunan atau zuriat. Ada masanya ada juga orang pasangan hidup berkahwin tetapi tidak ada pasangan hidup. Dan anak-anak ni merupakan salah satu daripada harta jugalah. Bukan sahaja kereta harta, rumah ke harta, malahan anak-anak pun harta juga kepada manusia juga. Dan juga boleh memberikan, dengan anak-anak juga boleh memberikan kita ni orang kata rezeki, datangkan rezeki. Okey, penambahan rezeki. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, wankihu ayyama minkum wasalihin min ba'dikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Maksudnya kahwinkanlah orang-orang yang bujang, lelaki dan perempuan daripada kalangan kamu,
dan orang-orang saleh daripada hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jikalau mereka miskin, yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau mereka fakir, nescaya Allah Taala mengkayakan dia, mengkayakan mereka dengan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna dengan anak-anak tadi diberi rezeki pada kita. Sebabnya bila kita dapat rezeki, kita jangan lupa pada anak-anak kita. Share dengan anak-anak, share dengan isteri. Ada orang bila dapat satu rezeki tu dia seorang nak polot. Ya, maklumlah dia kata dia cari rezeki. Dia kata dia cari rezeki siang malam pagi petang cari rezeki. Jadi mana-mana rezeki dia dapat dia tak nak share dengan anak-anak dia, dengan isteri dia. Jadi akhirnya kehidupannya kembali pada keadaan susah jugalah. Kerana dia tidak mengiktiraf zuriat keturunan dia tak bagi rezeki. Baik, kemudian nak wujudkan tenangan jiwa dan keteraman rohani. Ini yang ketiga. Kita sambung yang ketiga ni. Mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Jadi perkahwinan menurut syarak dan terhormat akan menghasilkan ketenangan dan ketenteraman diri. Sebagaimana apa yang Allah Taala saya sebut tadilah, wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Rum ayat 21. Demikianlah indahnya ungkapan ayat Quran yang menyatakan betapa perlunya kepada perkahwinan dan bagaimanakah terhasilnya perlindungan, kebahagiaan dan ketenteraman. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maksudnya apa tuan-tuan? Surah Al-Baqarah ayat 117. Perempuan itu pakaian bagi kamu. Hunna libasul lakum. Perempuan itu pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun. Dan kamu pakaian kepada mereka. Ni ayat ni dia ada ayat dalam bentuk balaghah. Ayat dalam bentuk balaghah. Maknanya diserupakan manusia ni dengan pakaian. Diserupakan suami dengan pakaian. Diserupakan isteri dengan pakaian. Ya, dia ada kandungan balaghah lah, isti'arah di situ. Kan? Maknanya manusia ini, isteri itu adalah pakaian pada suami. Maksudnya isteri itu adalah penutup kepada keaiban suami. Dan suami itu adalah penutup kepada keaiban isteri. Mana segala kekurangan-kekurangan pasangan kita, maka ditutup oleh pasangan kita. Yang satu lagi lah. Jadi diumpamakan manusia itu macam pakaian. Bukan manusia itu pakaian. Manusia tetap manusia. Manusia tetap manusia. Tapi diserupakan manusia dengan pakaian. Untuk memberikan kesan yang lebih mendalam. Supaya kita lebih faham tentang perlunya, pentingnya pasangan kita. Okey? Fa ayatun syubihat kullam min zawjaini bilibasil al-ahar lianna kullam minhuma yasturu lal-har. Maka ayat ni diserupakan tiap-tiap daripada pasangan isteri itu pakaian bagi yang lain. Kerana tiap-tiap daripada keduanya yasturu al-har, menutup yang lain. Dia menutup kelemahan, kekurangan, keaiban pasangan yang lain, yang pasangan kita lah. Fahajatu kullu minaz zawjaini lil ahar kahajatihi ilal libas. Maka hajat tiap-tiap daripada suami isteri itu bagi yang lain itu sama seperti hajatnya kepada pakaian. Fa iza kana libasu yasturu ma'ayibil jasad wa baqihi adiyatul aza fa inna kulla minaz zawjaini yahfazu ala sahibihi syarfihi wa yasumu ardihi wa yughfiru lahu rahalatihi. Maka hajat tiap-tiap daripada suami isteri bagi lain itu sama seperti hajatnya kepada pakaian. Maka apabila pakaian tadi menutup keaiban jasad, kan, dan juga memelihara akan adat-adat suatu benda yang boleh menyakiti pada badan, maka tiap-tiap daripada suami isteri tadi memelihara
di atas sahibnya akan kemuliaan dia. Maknanya dia memelihara kemuliaan pasangan kita. Itu pentingnya suami isteri tu. Itu sebabnya kita kena meraihkan pasangan kita. Kita meraihkan pasangan kita, memuliakan pasangan kita, menghormati pasangan kita, menjaga keaiban dia, kan, jangan menyakiti hati pasangan kita, kan. Naklah cakap orang kata sopan santun, lemah lembut dengan pasangan kita. Ini tidak bila dengan orang lain kami lemah lembut lagi, tapi bila cakap dengan pasangan kita kasar, tak? Jadi jangan berlaku macam tu lah. Kalau ada sebelum ni, mana kita perbaikilah diri kita. Kemudian dia kata sesungguhnya tiap-tiap daripada suami isteri tadi memelihara di atas sahabatnya yang lain akan kemuliaan dia. Maknanya pasangan yang lain lah, pasangan tadi kemuliaan dia, dan melihara akan kemaruah diri dia. Itu tujuannya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ini adalah pasangan kita itu adalah libasul lahum wa antum libasul lakum. Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka juga adalah pakaian bagi kamu. Itu maksud maknanya mesti ada sifat hormat menghormati di antara pasangan suami isteri. Okey. Jangan hanya semata-mata waktu nak kahwin dia hormat menghormati, ataupun baru kahwin tu kahwin lagi kan. Tapi bila dah lama-lama kahwin tu dah 10 tahun 20 tahun dah tak hormat dah. Cakap pun kasar-kasar kan. Dah engkau eden dah celaka engkau, kampang engkau dah macam-macam. Macam-macam lah cakap-cakap benda yang bukan-bukan lah, tak sepatutnya lah. Jadi akhirnya daripada rumah tangga yang okey akhirnya tak okey, dan boleh berlakunya perceraian. Banyak berlaku perceraian berlaku macam tu. Okey. Maknanya mulut tak jaga. Pasangannya hati kita, pasangan tu tak dijaga hati dia. Baik, kemudian yang keempat melihara daripada kemerosotan dan keruntuhan akhlak. Al-hufaz minal akhlafi minal hubut wal anhiya. Maknanya melihara daripada kemerosotan dan keruntuhan akhlak. Jadi apabila manusia dilarang daripada perkahwinan yang disyariatkan, mereka terdorong untuk melepaskan nafsu mengikut cara yang diharamkan, yang dilarang oleh agama lah. Sedangkan yang berfikiran waras menyedari bahawa pelacuran dan zina hanya menimbulkan keruntuhan akhlak, meruntuhkan rumah tangga, menjatuhkan maruah, menyebabkan penyakit dan menimbulkan keresahan jiwa dan perasaan. Kalau tak ada perkahwinan lah. Kalau tak ada perkahwinan tu maknanya membujur lalu melintang patah, kan? Apa aja boleh. Bini engkau, bini aku, isteri engkau, isteri aku, anak engkau, anak aku. Tak? Dah jadi mana? Dah cacam barbah lah macam tu. Dah macam tidak ada pakturan. Walaupun macam dalam hutan tu ada, dalam hutan tu dah kita lihatlah binatang-binatang tu. Mereka boleh mengawan, kan, sesuka hati mereka lah. Sebab apa? Tidak ada pakturan syariat agama pada mereka, pada binatang. Tapi kita Islam ni ada pakturan syariat agama. Ada halal, ada haram. Ada benda yang dibolehkan, ada benda yang tidak dibolehkan. Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu fahishatan wa sa'a sabila. Allah Ta'ala mengharamkan kepada kamu itu zina, jangan kamu hampiri. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kerana zina ni satu perbuatan yang kecil dan juga seburuk-buruk jalan. So jangan hampiri zina. Kerana zina nanti akan mengundang pelbagai masalah dalam masyarakat. Akan lahirnya anak yang tidak sah taraf, akan terjadi perbalahan keluarga, akan terjadinya penyakit, mengundang bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam lah hasil daripada perzinaan. Dan ada yang sampai buang anak, ada sampai bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Kerana tidak mahu menanggung malu.
tidak mahu menanggung malu. Kalau pada zaman jahiliah dulu, kita tengoklah golongan perempuan, tidak ada nilai lah pada orang Arab jahiliah pada masa itulah. Bila Islam datang, maka Allah Ta'ala mengangkat golongan wanita, martabat golongan wanita, maka dibenarkan, dibolehkan dengan perkahwinan dalam konteks Islam. Jadi anak perempuan tidak lagi dibunuh. Kalau sebelum tu dibunuh. Kalau lahir je anak perempuan, maka dikira mengaibkan. Mengaibkan. Sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar bila dia lahir dapat anak perempuan, dia rasa aib sangat. Dia sebenarnya sayang pada anak dia tu, sebab anak dia. Tapi ialah demi untuk menjaga dia punya kedudukan di masa tu, dia kira orang Arab yang hebat juga masa tu. Kan? Sayyidina Umar ni dia kira macam pembesar Arab Quraisy juga masa tu. Jadi dia takkan dia tak bunuh anak dia, sedangkan orang lain bunuh. Pemimpin kafir Quraisy yang lain semua kalau dapat anak perempuan semua bunuh. Takkan aku tak bunuh, dia kata. Takkan aku tak bunuh anak aku. Jadi dia akan aib lah. Akan jatuh keaiban pada diri dia. Jadi nak tak nak tuan-tuan, dia kena bunuh juga. Maka dia bunuhlah anak dia. Kerana nak menjaga dia punya nama tadi. Bila Islam datang, maka Islam menaikkan martabat perempuan. Maka tidak lagi dibenarkan untuk membunuh anak perempuan. Baik tuan-tuan. Kemudian bagi tujuan melihara akhlak dan mengelak kerosakan, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hatim Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, iza ja'akum man taradahu dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Daripada Abu Hatim Al-Muzani katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu didatangi oleh seseorang yang kamu berkenan dengan agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dia. Jika tidak, akan berlaku fitnah dan kerosakan di muka bumi. Jika tidak, akan berlaku fitnah ataupun kerosakan di muka bumi. Jadi kalau seandainya anak kita, anak tuan-tuan, anak perempuan kan, anak perempuan, dah balik dah, dah ada orang nak ke dia, dah minat ke dia kan. Dan kita tahulah lelaki itu pun baik dia punya tingkah laku dia, akhlak dia baik, solat pun jaga kan, budi bahasa pun okey, semua okey. Jadi kalau dah datang ke rumah tu, timur je lah. Pun nak kata timur lah kan. Tanya anak perempuan kita, dia pun setuju. Dia pun nak je tu. Dia dah konarkan kepada mak ayah jadi kita pun janganlah kata fikir jauh-jauh benar lah. Kalau dah kira baik tu, timur je lah. Tapi kalau akhlak tak elok, perangai tak elok, budi bahasa pun tak ada, anak perempuan kita bawa balik rumah dia. Budi bahasa tak ada teruk. Kita nak timur pun susah kan. Fikir banyak kali. Jadi kalau seandainya baik, terus terima. Suruhlah masuk Minang dalam konteks Islam. Kalau seandainya akhlak dia tak baik, kan? Bagi nasihatlah kepada anak kita. Carilah yang baik, budi bahasa dan sebagainya. Kerana nak menikah ni bukan masa yang singkat. Hidup semati tu tak? Sampai bila-bila lah. Macam tu. Jangan nak tunggu, alah dah kahwin nanti mungkin dia berubah lah tu. Tak tentu juga. Sebab banyak juga yang dah kahwin tak berubah-ubah. Macam tu juga. Kalau sebelum kahwin tak solat. Dah kahwin adakah dia solat? Tak tentu juga. Sedangkan sebelum kahwin pun dia tak solat, macam mana dah kahwin pada solat? Baik. Tapi ada juga yang berubah. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu didatangi oleh seseorang yang kamu berkenan dengan agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dia. Maksudnya kahwinkanlah anak kita lah dengan lelaki tersebut. Okey. Kemudian jikalau tidak,
Jika tidak, akan berlakunya fitnah dan kerosakan di muka bumi. Berlaku fitnah dan kerosakan. Jadi kemungkinan kalau kita tak kahwinkan nanti, lain pula jadi ya. Lain pula jadi ya tuan. Kita tak tahu kan. Kita ingat okey, rupa-rupa tak okey. Seterusnya, yang kelima, menjaga kelangsungan generasi manusia yang sejahtera. Al-muhafaza ala nu'il bashari sawiyan saliman. Al-muhafaza ala al-muhafaza ala nu'il bashari sawiyan saliman. Kan memelihara di atas manusia, kan, generasi manusia yang sejahtera, yang baik, yang sejahtera. Itu antara tujuan perkahwinan. Jadi telah menjadi ketentuan Allah Ta'ala bahawa manusia tidak wujud melainkan dengan ibu bapa. Juga telah dimaklumi bahawa Islam mengharamkan perhubungan lelaki perempuan melainkan di atas jalan perkahwinan dengan perkara yang telah disyariatkan. Bukan Islam aja, agama lain betul tidak? Agama lain pun ada juga perkahwinan. Mana perkahwinan dibuat contohnya di gereja. Perkahwinan dibuat di kuil-kuil mereka. Ada sami-sami dia lah. Sami-sami yang telah dilantik untuk mengiktiraf perkahwinan tadi. Dan perkahwinan tu naklah didaftarkan. Kalau di Malaysia, konteks Malaysia ni didaftarkan di JPN kan. Di JPN didaftarkan perkahwinan. Kalau Islam, kalau orang Islam ni didaftarkan di pejabat agama. Islam didaftarkan di pejabat agama bila suatu perkahwinan itu telah pun dilangsungkan. Dan perkahwinan itu naklah dihadiri oleh pendaftar. Pendaftar ataupun ketua pendaftar. Kalau di gereja contohnya ada dia punya padri-padrinya yang telah pun dilantik. Maknanya perkahwinan itu naklah dijalankan di depan dia. Ataupun di kuil di depan sami dia. Maka wujudlah perkahwinan. Kalau tidak berlaku perkahwinan, maka dikira berzina ya, dalam konteks mereka zina lah. Macam kita adalah konteks zina juga. Macam tu. Baik. Jadi ini menunjukkan Islam berusaha menjaga generasi manusia dengan perkahwinan semata-mata. Jika perkahwinan tidak benarkan, manusia akan pupus. Kalau kahwin ni tak boleh kahwin. Membujang lah. Macam mana kalau tuan-tuan membujang? Jadi kalau membujang tu cakap seorang lah dengan dinding. Kita tengok kalau orang tak kahwin tu, macam mana kehidupan dia. Sebabnya hukum berkahwin ni asalnya harus. Hukum kahwin ni asalnya harus. Tapi ada masanya kahwin ni jadi wajib. Ada masa jadi sunat. Ada masa kahwin makruh. Ada masa pula haram. Ada masa yang haram. Asalnya hukum kahwin ni harus. Akalnya harus. Kemudian dia jadi sunat bila ada keinginan untuk berkahwin. Jadi wajib pula ada keinginan, ada kemampuan, takut terjemuh dalam maksiat. Jadi wajib pula. Dah asyik kulu-kuli kedai ke bawah dua-dua tu, maknanya wajib dah kahwin dah tu. Wajib kahwin. Kalau tak kahwin kan, apa nak jadi? Kena tangkap basah. Tak kahwin kan kena tangkap basah. Kena dondo. Kan? Masuk mahkamah dan sebagainya. Sebab apa? Dia nak kahwin, kita tak bagi nak kahwin. Dia nak kahwin, kita tak bagi dia kahwin. Lainlah kerja projek jadi amalkan malu tu ialah mak ayah yang akan malu. Ada masa pula makruh berkahwin. Makruh kahwin ni makna tak berhajat untuk berkahwin. Mungkin disebabkan sibuk belajar, sibuk mengaji, nak habiskan PhD lah. Jadi maknanya makruh berkahwin. Haram berkahwin. Haram kahwin ni kalau memudaratkan pasangan. Mana tidak ada kemampuan untuk orang kata melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. Kalau perempuan pula tak ada tanggungjawab, tak ada kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai isteri. Sakit, terlantar, betul tak?
Tak mampu nak menunaikan tanggungjawab, cari duit pun tak mampu. Kalau perempuan lah tak mampu nak menguruskan diri. Kalau dia kahwin, diri dia pun tak boleh nak urus. Macam mana dia nak menguruskan suami dia? Nak menguruskan anak-anak dia kalau ada anak? Maka haram berkahwin. Haram pula berkahwin. Kerana bimbang akan memudaratkan pasangan kita. Macam tu. Kalau tidak ada orang kata perkara-perkara tersebut, tidak ada halangan-halangan tersebut, maka sama ada wajib berkahwin ataupun sunat berkahwin ataupun harus berkahwin. Macam tu. Jadi melalui perkahwinan akan meluaskan hubungan kekeluargaan. Dua buah keluarga akan bertemu dan bersatu serta membentuk ikatan kekeluargaan baru yang saling menyayangi hasil daripada persemenaan tersebut. So maknanya bila kahwin akan adanya pak mentua. Ada pak mentua, ada mak mentua, ada ipar duai dan sebagainya. Itu kalau daripada belah suami. Belah isteri pula macam tu juga. Dia akan ada pak mentua, mak mentua, ipar duai dan sebagainya. Mana daripada keluarga yang kecil akan jadi keluarga yang besar. Akan ada keluarga yang besar. Jadi kan kita kena menganggap pak mentua, mak mentua tu sama macam mak ayah kita sendiri. Macam mana kita anggap mak ayah kita tu, kita hormati mak ayah kita. Mak kita yang telah melahirkan kita, ayah kita yang telah bekerja siang malam, pagi petang mencari nafkah. Kita juga kita hormati pak mentua kita, mak mentua kita. Walaupun mak mentua kita tu bukan melahirkan kita pun. Dia tak melahirkan kita. Tapi kita kahwin dengan anak dia, ke tak? Kita kahwin dengan anak dia, anak perempuan dia. Kalau tak ada mak tak ada anak dah. Kalau tak ada bapa tak ada anak Jadi dengan adanya pak mentua, mak mentua tu, maka adalah anak dia. Kahwinlah dengan kita. Jadi kita kena hormatilah mereka. Samalah kita sebagaimana kita menghormati akan diri kita sendiri. Dengan ahli keluarga kita, adik-adik kita dan sebagainya. Macam tu. Jadi suami isteri akan saling bekerjasama. Isteri akan membantu suami seperti menguruskan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, didik anak, jaga rumah tangga. Suami pula memenuhi keperluan isteri seperti bagi nafkah, melindungi, melihara, menjaga maruah diri dia. Itu semualah tu. Dalam kursus perkahwinan biasanya dah diterangkan tu. Mana kalau pasangan nak kahwin dia kena kursus. Kursus pra perkahwinan nama dia. Kursus pra perkahwinan nama dia. Kena ikut kursus. Tak habis kursus, mana tak dapat sijil. Kalau sekarang ni kursus dah boleh secara online kan. Kursus secara online. Macam tu. Hari tu saya kena bagi ceramah secara online daripada rumah. Saya kena kuarantin. Kan, saya kena kuarantin. Mula kawasan saya tu kena PKPD. PKPD 2 minggu. Tak boleh ke mana-mana. Lepas tu kira merdeka lah lepas PKPD tu. 2 hari ke 3 hari. Lepas tu dah kena kuarantin pula 2 minggu lagi. Anak pula COVID pula. Ada 3 orang yang positif COVID. Dah tak dapat ke mana dah. Ke pejabat pun tak dapat, semua tak dapat. Jadi saya pula kena bagi ceramah dalam satu slot perkahwinan, khusus pra perkahwinan. Macam tu. Bagilah secara online gitu. Yang penceramah lain kena pergi ke pejabat dia. Pejabat yang anjurkan kursus tu, syarikat anjurkan kursus tu, mana yang lain semua kena pergi situ. Ceramah untuk online lah. Peserta-peserta semua tinggal kat rumah. Macam saya tak dapat keluar, saya kena bagi ceramah. Jadi ceramah kat rumah lah. Secara online. Itu. Secara online. Okey. Akan datang ni tak tahulah macam mana ni. Harap-harap maknanya PKP ni kan ni dah masuk, orang kata dah masuk fasa 2 pula. Sebelum ni fasa 1, dia dah masuk fasa 2. Harap-harap fasa 2 ni mana lagi banyak lah kelonggaran dia. Macam tu, dah boleh lah kita ke sana kemari dan sebagainya. Jadi tuan-tuan,
Islam sebagai satu agama yang menganjurkan. Nafsu azan dah? Azan? Belum? Ha? 1 minit. Baik. Jadi pembukaan kini kita mukadimah kita permulaan ni malam ni malam pertama. Setelah kita cuti ni kita sepajak lah. Wamak lagi tu. Wamak lagi tu. Enjin tak apa lagi lah. Minyak tu tak apa lagi dia. Macam tu. Baru nak start balik. Malam dah. Surah tak apa banyak lah tangguh. Semua tangguh lagi. Dan kuliah pun kuliah malam aja. Subuh tak boleh kan. Kuliah subuh belum benarkan lagi. Saya ada juga 2-3 tempat yang kuliah subuh ni. Dia kata tak boleh kuliah subuh lagi Ustaz. Tak boleh kuliah subuh lagi. Kuliah maghrib aja. Itu pun masjid je kuliah maghrib. Aja tu. Surah masih tangguh. Saya punya tempat kuliah surah pun banyak juga. Banyak juga ke bawah Tamir ni. Pun tangguh tak dapat. Jadi Islam satu agama yang menganjurkan sikap kerjasama dan bertolong bantu telah mensyariatkan perkahwinan bagi merealisasikan semua tujuan tersebut. Okey. Kemudian hukum nikah mengikut syarak. Okey, hukum nikah ikut syarak. Pertama, jadi nikah punya berapa hukum? Berdasarkan kepada keadaan seorang. Pertama, sunat. Pertama, sunat kahwin. Sunat berkahwin bagi seseorang yang mempunyai keinginan. Di samping memiliki perbelanjaan. Pertama, dia ada keinginan. Ini sunat kahwin lah. Jangan kata hantam semua sunat je. Oi, kahwin sunat dia kata. Orang tu tengah sibuk belajar. Sunat kahwin. Sunat kahwin bagi seorang yang ada keinginan untuk kahwin. Kedua, memiliki belanja dan nafkah. Contohnya mas kahwin dan sara hidup dirinya sendiri serta pasangan dia. Ada tak dia punya income dia? Income dia ada tak? Macam orang duduk tak belajar, mana ada income? Dia pun harap bantuan daripada orang lain. Harapkan beasiswa, harapkan orang kata daripada Baitul Mal dan sebagainya. Jadi macam mana dia nak support diri dia dan keluarga dia? Jadi kalau ada kahwin tu ada anak dan sebagainya. Tapi tak dinafikan ada juga pelajar-pelajar yang contohnya di Mesir. Kan ada juga tempat-tempat lain tu walaupun belajar kahwin juga. Itu dah sama belajar. Dah pergi ke mana pun pergi persakaan bersama, pergi ke sini sama, pergi situ sama. Kan? Sama dua orang tu. Akhir nikah lah kan. Itu. Tak dinafikan ada juga berlaku itu. Gitu. Baik, kemudian dalam masa yang sama dia tak khawatir dirinya akan terjerumus dalam maksiat sekiranya tak kahwin. Itu begini sunat kahwin. Pertama, dia ada keinginan tak kahwin. Nak kahwin. Yang kedua, dia ada belanja. Mas kahwin ataupun belanja akan seterusnya lah. Bila kahwin tentu kita nak sewa rumah, tempat tinggal, bayar bil tu, bayar bil ni. Pakaian, takkan pakaian tak berganti tu tak? Kemudian dapur naklah berasap. Dapur nak berasap. Takkan hanya mengharapkan pemberian daripada orang lain. Takkan harapkan boreh daripada orang lain. Kan? Sebenarnya mesti ada pendapatan. Mesti ada pekerjaan. Kan? Sumber pendapatan dia. Okay? Kemudian dalam masa yang sama, dia tak takut kalau terjerumus dalam maksiat sekiranya tak kahwin. Dia tak khawatir dia akan terjerumus. Maknanya kalau tak kahwin pun tak kisah. Dia tak akan terjerumus dalam maksiat. Kerana dia ni orang soleh. Dia orang yang soleh. Orang baik. Jadi orang ni hukum ni sunat kahwin. Sehubungan dengan itu hukum nikah baginya adalah sunat. Kenapa? Kerana dia merupakan satu cara untuk mengekalkan dan melihara keturunan serta membantu je untuk melaksanakan beberapa keperluan hidup. Sunat kahwin mana dia ada belanja lah. Ada keinginan kahwin, ada belanja. Ada pekerjaan, ada semua pendapatan dia. Takkan dia dah kahwin takkan nak tinggal dengan mak ayah je. Mesti nak cari rumah sendiri tu tak? Nak sewa rumah. Lepas tu kenderaan pun kena ada. Kenderaan, perlu kili, kedai kebaru. Macam tu. Okey. Jadi hal ini berdasarkan sabda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la tajidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu ya ma'syaris syabab man istata minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj fa in lam yastati' fa 'ala bisawm fa innahu lahu wija' daripada Abdullah bin Mas'ud berkata ia kunna ma'an nabi SAW adalah kami satu hari bersama dengan Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki syabab la tajidu syai'an, seorang lelaki yang dan kami tak tahu padanya sesuatu, mana kami tak kenal dia, tapi ada seorang lelaki datang tanya dengan Nabi. Faqala lana Rasulullah SAW, kan, maka berkatalah Nabi SAW menjawab pertanyaan lelaki tadi, ya ma'syaris syabab, wahai pemuda, man istata'a minkum ba'ah, barang siapa dari kalangan kamu mampu berkahwin, falyatazawwaj, maka naklah kamu berkahwin. Fa innahu aghadul basar, kerana perkahwinan tadi akan menutup pandangan mata. Wa ahsanu lil faraji, dan melihara kehormatan diri. Faman lam yastati', maka siapa yang tak mampu, fa'ala bisawm, maka naklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija', kerana puasa ni merupakan perisai. Puasa perisai, pengekang pada hawa nafsu. Tapi banyak di kalangan pemuda-pemuda kadang tak nak puasa. Dia tak nak puasa. Sama ada dia tak tahu ke ataupun dia tahu ke tak tahulah, wallahu alam. Sebab ada kadang-kadang dia tahu. Mana kalau dia tak mampu kahwin, maka Islam menggalakkan dia berpuasa, menyuruh dia puasa. Tapi tak nak juga puasa. Dia tak nak juga puasa, nak juga makan. Sedangkan Islam menggalakkan berpuasa. Perempuan pun begitu juga. Digalakkan berpuasa. Bukan lelaki je, perempuan pun begitu juga. Digalakkan puasa. Malah tapi kita nampak ni perempuan lebih berpuasa berbanding lelaki. Lelaki malah nak puasa. Macam tu. Jadi puasa merupakan perisai, wija'. Perisai apa tuan-tuan? Perisai daripada buat benda yang tak elok. Perkara-perkara yang tidak elok. Perisai. Okey? Okey. Alright. Saya rasa sekadar itulah perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi lah. Tak habis lagi. Sunat kahwin ni tak habis lagi. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Wallahualam. Itu saja perbincangan kita, pertemuan kita untuk kali yang pertama pada malam ni. Saya buka soalan lah kalau ada soalan. Ada soalan tak? Jadi mengajar apa makin masih pakai mask, tak selesa sebenarnya pakai mask. Tak selesa. Kira mencungap sikit lah, mencungap. Nafas tu tak jalan lancar kan, macam tu. Pakai mask. Pilihan TV tu semua pakai mask nampak kan? Semua baca cakap apa, memberita apa semua pakai mask. InsyaAllah lah, mudah-mudahan lah. Topik lah habis lah COVID ni. Budak-budak tak tahu macam mana belajar, ya Allah. Tentang tu harah belajar. Semua belajar online dia. Semua belajar online. Daripada budak tadika belajar online sampai darjah 1 online, sekolah rendah, sekolah menengah, college, universiti, semua online. Yang sakit mak ayah lah. Kalau ada wifi tu senang sikit, jimat sikit. Kalau tak ada wifi, parah juga nak top up kan. Anak pula 7-8 orang, parah juga tu. Handset tak cukup. Lala, handset apa kena pakai. Mak hanya handset kena robot. Siapa yang mampu tu masing-masing kan, yang kecil ada handset. Kakak ada handset, abang ada handset, semua ada handset. Tu senang sikitlah. Dia tak ada robot lah handset dia. Bila tak ada handset tu parah tu. Robot-robot.
Dah silap-silap mak ayah punya handset kena pakai. Lewat apa? Kena redo lah nak keadaan macam tu. Kotak online kan memang kerja tak ada lah, ketinggalan lah. Siapa yang tak dapat online ke ketinggalan. Jauh ketinggalan lah. Okey tuan-tuan, itu sajalah insya-Allah. Tutup majlis kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasi'an ya fata ya alim wa lana qulubana biduri ma'rifataka wa ftah lana ta'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa tamul bala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.